Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya murid-murid, apa khabar semuanya? Semoga murid-murid berada dalam keadaan sihat walafiat. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu kembali di PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Baiklah murid-murid, mari kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari aspek kemahiran seni bahasa. Tema masih tema yang pertama iaitu kekeluargaan. Unit 1 keluarga cergas. Tajuknya ialah siapa pantas. Aktivitinya adalah bercerita dengan menggunakan simpulan bahasa. Standard kandungan 4.1 mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Standard pembelajaran 4.1.1 bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun yang mengandungi simpulan bahasa. Objektif yang perlu dicapai, murid-murid hendaklah dapat bercerita semula dalam bentuk tulisan dengan melengkapkan cerita menggunakan simpulan bahasa yang betul. Aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini, murid-murid dikehendaki membaca petikan di dalam buku teks muka surat 5. Seterusnya, murid-murid dikehendaki menyenaraikan simpulan bahasa yang terdapat dalam teks muka surat 5 ke dalam peta buih yang diberi. Seterusnya, murid-murid dikehendaki melengkapkan cerita di dalam buku aktiviti muka surat 4 dengan menggunakan simpulan bahasa yang betul. Seterusnya, yang terakhir, murid-murid dikehendaki menyalin semula simpulan bahasa di dalam buku latihan. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu simpulan bahasa. Jom kita menyanyi bersama-sama. Orang yang sombong kemana batu.
Baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid telah pun terhibur dengan persembahan nyanyian simpulan bahasa. Ya, di dalam lagu tersebut banyak mengandungi simpulan bahasa. Mari kita pelajari bersama-sama apakah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa. Baiklah murid-murid, mari kita meneruskan pembelajaran pada hari ini. Murid-murid diminta membuka buku teks pada muka surat yang ke-5. Sebelum kita membaca petikan yang terdapat di muka surat 5, marilah kita sama-sama perhatikan suasana yang terdapat di dalam gambar. Adakah murid-murid tahu di manakah suasana itu berlaku dan apakah yang sedang mereka lakukan? Ya, suasana di dalam gambar menunjukkan sebuah keluarga di dalam sebuah rumah sedang melakukan aktiviti membina bangunan dengan menggunakan blok plastik. Baiklah murid-murid, mari kita baca sama-sama petikan tersebut. Tajuknya ialah Siapa Pantas. Nabila dan Nasri sedang beradu kepantasan membina bangunan dengan blok plastik. Mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Wah, cepatnya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang. Nabila, kamu masih ada peluang. Kamu jangan mudah putus asa. Ya, Nabila, mari kita menyiapkannya bersama-sama. Betul Nabila, kamu ada bakat. Bangunan yang kamu bina sungguh menarik. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Mereka mahu Nabila terus berusaha. Setelah mendengar kata-kata semangat daripada keluarganya, Nabila dengan hati wajar terus menyiapkan binaan bangunannya. Akhirnya, Nabila berjaya menyiapkan bangunannya. Dia berasa besar hati. Air muka Nabila sungguh ceria. Ibu dan ayah mengucapkan tahniah kepada Nasri dan Nabila. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Baiklah murid-murid, di dalam petikan tadi terdapat banyak simpulan bahasa. Mari kita mempelajari apakah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa. Baiklah murid-murid, mari kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa. Simpulan bahasa adalah merupakan perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih yang mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Baiklah murid-murid, mari kita cari apakah dia simpulan bahasa yang terdapat di dalam petikan yang telah kita baca tadi. Baiklah, yang pertama iaitu dalam tangan. Yang kedua, ada bakat. Seterusnya, ambil hati. Hati wajah, besar hati, air muka dan buah hati. Baiklah murid-murid, mari kita fahami apakah maksud simpulan bahasa yang terdapat di dalam petikan yang telah kita baca tadi. Yang pertama, dalam tangan. Dalam tangan bermaksud sudah tentu dapat. Yang kedua, ada bakat, bermaksud mempunyai kebolehan.
Ambil hati pula bermaksud menggembirakan orang. Seterusnya, hati wajah bermaksud bersemangat. Seterusnya, besar hati bermaksud gembira. Air muka bermaksud riak wajah seseorang. Manakala buah hati bermaksud orang yang disayangi. Baiklah murid-murid, setelah murid-murid membaca petikan dan dapat menyenaraikan beberapa simpulan bahasa yang terdapat di dalam petikan, murid-murid dikendaki menulis simpulan bahasa tersebut di dalam peta buih. Baiklah murid-murid, inilah dia bentuk peta buih dan murid-murid dikendaki menulis simpulan-simpulan bahasa yang kita temui di dalam petikan yang telah kita baca tadi di dalam peta buih ini. Helaian peta buih ini akan cikgu letakkan di dalam rak ilmu dan murid-murid dikendaki meminta ibu bapa untuk datang mengambil helaian tersebut di sekolah. Seterusnya, murid-murid dikendaki menampal peta buih ini di dalam buku latihan dan menuliskan semua simpulan bahasa yang terdapat di dalam petikan yang telah kita baca tadi. Cara-cara untuk menuliskan simpulan bahasa tersebut ke dalam peta buih ini adalah seperti berikut. Baiklah murid-murid, beginilah caranya untuk menulis peta buih. Di tengah-tengah tersebut kita tuliskan simpulan bahasa. Kemudian di keliling bulatan tersebut ada 7 bulatan di sekeliling bulatan tengah. Murid-murid tuliskan simpulan-simpulan bahasa yang terdapat di dalam petikan. Ya, murid-murid, beginilah caranya bagaimana menulis simpulan bahasa di dalam peta buih. Baiklah murid-murid, seterusnya murid-murid dikendaki menyiapkan latihan di dalam buku aktiviti muka surat yang keempat dengan melengkapkan teks dengan simpulan bahasa yang betul. Takluknya ialah pemain badminton yang hebat. Di dalam muka surat 4 ini telah diberi beberapa simpulan bahasa iaitu isi hati, cakap besar, ayam tambatan, ada hati, ambil berat dan tanda mata. Baiklah murid-murid, sebelum kita menyiapkan latihan, mari kita fahami apakah maksud simpulan-simpulan bahasa yang diberi. Isi hati bermaksud perasaan, cakap besar bermaksud meninggi diri, ayam tambatan bermaksud menjadi harapan, ada hati bermaksud keinginan, ambil berat bermaksud beri perhatian, manakala tanda mata bermaksud hadiah. Setelah kita fahami maksud-maksud simpulan bahasa tersebut, mari kita siapkan latihan yang terdapat di muka surat 4 ini. Baiklah murid-murid, setelah murid-murid fahami maksud simpulan-simpulan bahasa tersebut,
Sebagai latihan, murid-murid dikehendaki melengkapkan petikan dengan simpulan bahasa yang betul. Murid-murid dikehendaki membaca terlebih dahulu petikan yang diberi, kemudian memilih simpulan-simpulan bahasa sebagai jawapan dan menuliskan simpulan bahasa tersebut di tempat kosong yang diberi. Seterusnya, untuk latihan pengukuhan, murid-murid dikehendaki menyalin semula simpulan bahasa berikut di dalam buku latihan murid-murid. Murid diminta menyalin semula simpulan-simpulan bahasa berikut berserta maknanya ke dalam buku latihan murid-murid. Yang pertama, panas baran bererti cepat marah. Ringan tulang bererti rajin atau suka membantu. Berat hati bermaksud tidak suka atau tidak sampai hati. Hati wajah bermaksud bersemangat. Seterusnya, makan hati bermaksud sedih, makan angin bermaksud bersiar-siar, kaki ayam tidak memakai kasut, manakala rendah diri bermaksud tidak sombong. Baiklah murid-murid, alhamdulillah selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid akan terus dapat belajar di rumah dan cikgu berharap murid-murid akan dapat menyiapkan semua latihan yang diberi. Latihan yang telah siap hendaklah dihantar ke rak ilmu di sekolah. Semoga kita akan dapat bertemu kembali di minggu hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan, kita jaga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.